Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 26 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan berita tengah hari mengenai keputusan Bazar Ramadan yang dibenarkan beroperasi mulai 12 April ini sehingga 12 Mei depan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS Sarawak dalam satu kenyataan media pada Khamis memberitahu keputusan tersebut bagaimanapun tertakluk kepada beberapa syarat membabitkan prosedur operasi standard SOP dalam pelaksanaannya. Antara SOP tersebut adalah seperti tertera. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak memaklumkan terdapat 308 kes positif baru yang dikesan pada Khamis. Kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 14,963 kes. Pada masa sama, terdapat 2 kes kematian baru turut dilaporkan akibat jangkitan COVID-19. Berita selanjutnya, projek menaik taraf parit konkrit di tapak parkir hadapan Pasar Dalat bakal menyelesaikan masalah tempat letak kereta di kawasan tersebut. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, tempat parkir itu juga dapat menyelesaikan masalah kesesakan di Pasar Dalat, khususnya pada hujung minggu. Dalat menghadapi masalah kekurangan tempat letak kereta, terutama sekali pada hujung minggu. Jadi kita melihat kawasan ini dahulu yang kawasan lapang dan ada sungai kecil, sungai kecil. Jadi bila ianya ditutup, sungai itu ditutup ataupun parit besar itu ditutup, dan kawasan ini diratakan, jadi dengan itu ia boleh menjadi tempat letak kereta. Dan bila siap, ianya boleh menempatkan 37 buah kereta dan 40 buah motosikal. Dan insya-Allah bila ia siap, ia akan mengurangkan masalah tempat letak kereta di Dalat ini. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau tapak projek itu, Datuk Seri Fatimah berkata kawasan tersebut akan dijadikan tapak pasar malam untuk memberi peluang kepada orang ramai di Dalat mencari rezeki. Pada masa yang sama, tadi dah bincang dengan pihak MDDM, pihak DO. Tempat ini juga nanti boleh digunakan sebagai pasar malam, pasar malam. Jadi pasar malam mempunyai tempat yang lebih teratur, luas, teratur dari segi lalu lintasnya nanti. Dan dengan ini kita berharap juga akan memberi kemudahan yang lebih baik untuk peniaga-peniaga kita di pasar malam, tempat mereka untuk mencari rezeki dan menambah pendapatan isi keluarga. Projek transformasi luar bandar RTP Adun Dalat yang menelan kos sebanyak RM500,000 dan dijangka siap sepenuhnya pada 19 April 2021. Laporan berikutnya, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri Sabati telah mengagihkan sebanyak 50,000 pelitup muka kepada 21 badan bukan kerajaan NGO dan rumah kebajikan di Sarawak. Bantuan 48,000 pelitup muka daripada Kedutaan China di Kuching sebelum ini beserta tambahan 2,000 daripada Sabati disampaikan oleh Pengerusi Sabati Datuk Amar Jumaani Tun Penku Bujang di pejabatnya Wisma Sultan Tengah pada Khamis. Antara penerima sumbangan tersebut adalah seperti tertera. Ketika ditemui kru UKAS, rata-rata penerima menzahirkan penghargaan di atas sumbangan dan usaha Sabati yang sentiasa aktif dalam membantu rakyat khususnya dalam membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 di negeri ini. Ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Sabati sebab mereka tiap-tiap tahun sangat prihatin dan selalu beri sumbangan kepada Kuching Autistic Association untuk kebaikan student-student kami di sana. Kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan
kepada pihak Sabati atas sumbangan pelitup muka kepada pihak hospital. Sementara itu, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS kini memiliki bendera rasmi yang akan digunakan semasa penganjuran majlis-majlis rasmi LAKMNS kelak. Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, pelancaran bendera itu adalah sebagai simbol kekuatan dan kesiapsiagaan LAKMNS dalam menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat. Penentuan warna untuk bendera adalah di mana warna kuning cerah bermaksud tegas, ceria serta optimis. Juga ia menggambarkan kesetiaan kepada raja dan pemerintah. Lambang Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak dikedudukan tengah-tengah bendera pula diilustrasikan dengan warna hijau berbentuk segi empat melambangkan kesepaduan, sementara putaran garisan warna keemasan membawa maksud syumul ataupun dalam bahasa Inggerisnya inclusiveness dalam suatu usaha yang dilakukan secara menyeluruh. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapannya dalam majlis pengibaran bendera LAKMNS di Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching pada Khamis. Dalam hal itu, beliau turut menzahirkan kegembiraan kerana perasmian bendera ini dilakukan pada hari yang sama dengan sambutan Hari Polis Diraja Malaysia yang ke-214. Terdahulu, Datuk Abang Abdul Wahab memeriksa kawalan perbarisan daripada 30 orang anggota polis bantuan yang diketuai oleh Sarjan Major Ahmad Tomizi Osman. Seterusnya, majlis dipersembahkan dengan perarakan membawa masuk panji-panji diikuti penyerahan bendera daripada Ketua Pegawai Eksekutif kepada Sarjan Major Bahrun Judin untuk dikibarkan. Manakala di Tebedu, pembinaan projek tebingan sungai Kampung Tebedu Mawang yang bermula 3 bulan lepas kini mencapai status 85% siap. Projek transformasi Dua Bandar RTP yang menelan belanja sebanyak RM100,000 itu dijangka siap dalam 2 minggu lagi. Menurut Ketua Kampung Tebedu Mawang, Impur Niun, projek tersebut adalah hasil usaha Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak yang juga Adun Tebedu Datuk Amal Michael Main Jaung. Projek berkenaan dibangunkan untuk menghalang tebingan sungai tersebut terus mengalami hakisan setiap musim banjir. Beralih ke laporan mengenai pelancaran 4 video promosi vaksin COVID-19 oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri pada Khamis. Menurut pengerusi JPBB Miri, Abdul Aziz Muhammad Yusof, 4 video itu dihasilkan dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Iban. After more than a year of experiencing the COVID-19 pandemic, now is the time for our best opportunity to break the chain of COVID-19 infection through vaccinations method. We really miss the activities carried out before this pandemic, such as mass gathering, playing sport, traveling, and many more. Therefore, we need this vaccine to be given at least 70% in society to form herd immunity, which in turn reduces probability of COVID-19 infection. The vaccine has been approved by the National Pharmaceutical Regulatory Division, or NPRA, which is one of the strictest agencies in the world before it is given to public. Fulfill your responsibilities. Let's register for vaccination today. Lindung diri, lindung semua. 大家好，我是 Datuk Dr. 范丁龙医生。疫苗能控制和切断 COVID-19 在社区的感染线。多人的接种疫苗已形成的抗体，
我们就能进一步减低 COVID-19 的并发症。COVID-19 疫苗已获得美国国家药品监管局 MPRA 的批准，多达48个欧洲国家认可和使用。通过疫苗接种能保护您和您的家人，我选择了疫苗，请大家也一起接种，谢谢。Ketegal pandemik COVID-19 tu, mayuh aktiviti terjanggal. Lalu nanggup penghidup semua kita bersari-sari. Dia tu kita datai berengat ti pemandu berguna, kena nagang pengelekai penyakitnya, kena cara bertucuk vaksin COVID-19. 7 vaksin tu ianya dikena nyingkap sistem dinding bulu antibody dalam tubuh dia tahu nyeliah ke kita dirampit igit penyakit lalu ngurang ke pengeluang penyakit COVID-19 nyadi. Tajak pia, aku bisi ningau orang takut ke vaksin. Anak percaya ke berita subung apa. Titiah kemeh ajar hari pemesai upis pengerai. Vaksin ukai seminat berguna, kena nyaga dirimpu, tak megak nyaga orang dikesayau kita. Lindung diri, lindung semua. Vaksin COVID-19 telah sampai di Malaysia dan mula diberikan secara percuma kepada masyarakat. Penggunaan vaksin ini adalah antara langkah-langkah terbaik dalam mengatasi pandemik COVID-19. Vaksin ini telah diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara berdasarkan pematuhan piawaan yang ketat untuk digunakan sebelum ia diberikan kepada masyarakat. Oleh itu, apabila tiba masanya untuk kita menerima suntikan COVID-19 yang akan diumumkan kelak, sama-samalah kita untuk turut serta dalam usaha membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 ini. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri apabila kita menerima vaksin COVID-19 ini, kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Video itu menampilkan 4 individu yang sinonim dan penting bagi masyarakat di bahagian Miri, iaitu Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, Pakar Perubatan Am Hospital Miri, Datuk Dr. Pham Tim Lom, iaitu bekas pegawai kesihatan Miri yang pernah berkhidmat di Miri sejak tahun 1983 hingga 2014 dan bekas pelari pecut negara Watson Nyambek. Tambah Abdul Aziz yang juga pemangku residen Miri, video tersebut dilancarkan bagi memberikan maklumat mengenai kepentingan mendapatkan vaksin COVID-19 dan maklumat umum mengenai vaksin tersebut dijangka mula diberikan kepada orang ramai melalui program vaksinasi COVID-19 fasa 2 pada April ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.